10 saat dari sekarang anda kena cari perbezaan antara motherboard yang saya nak tunjuk ni dengan kebanyakan motherboard lain yang kita jumpa dalam pasaran. Anda tulis jawapan anda dekat ruangan komen. Kita tengok anda punya jawapan tu betul ataupun tak. Mula dari sekarang 3, 2, 1. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama saya Ashraf Jeffrey dalam channel YouTube Mona Lisa. Kalau anda belum tekan butang subscribe, pastikan anda tekan butang subscribe dan juga batu loceng yang ada dekat tepi dia. So, anda dah dapat jawapan dia. Dah tahu perbezaan antara motherboard yang saya tunjuk tadi dengan kebanyakan motherboard yang kita selalu jumpa dalam pasaran. Jawapan dia guys, actually kalau anda tengok betul-betul dekat bahagian hadapan motherboard ni tak ada kabel-kabel yang bersambung dengan dia. Macam kabel 24 pin PSU biasanya ada dekat tepi ni kan, tapi tak ada guys. Dia punya kabel bawah-bawah tu, dia punya HD audio kabel, USB kabel, semua tak ada dekat depan ni guys. Ada dekat mana? Ada dekat belakang. Inilah keistimewaan MSI B760M Project Zero. Semua header, dia punya connection port ada dekat belakang motherboard. That's why dari depan memang tak nampak apa-apa. Clean guys. So connection dia akan jadi macam ni, pelik sikit, tapi as long as bahagian hadapan tu orang nampak lawa, bagi saya good enough. Cuma awal-awal tu saya tak perasan lagi. Ingat motherboard MSI B760M Project Zero ni boleh guna dekat semua casing yang ada atas muka bumi ni kan, tapi sebenarnya tidak. Okey, ini belakang motherboard. Kalau anda tengok saiz plastik 24 pin ataupun CPU 16 pin, connector USB 3.0 semua tu kan, dia sebenarnya lagi tinggi dari stand off motherboard. So macam mana kita nak cucuk kabel-kabel ni ikut belakang kalau tak ada space di antara motherboard dengan dia punya motherboard tray tu. That's why motherboard ni tak boleh guna dekat mana-mana casing. Ada selected casing macam contoh MSI Mac Peno M100R PZY ni. Brand lain pun ada, cuma anda kena check dulu. Dia bukan terhad kepada MSI je, brand-brand lain pun ada. Jangan risau guys. Sebut tentang MSI Mac Peno M100R PZY ni, ini antara casing aquarium yang sangat nice. Fun fact, Peno dekat nama dia ni refer kepada panorama, pemandangan kat dalam casing ni. Sebab kiri kanan even dia punya bucu ni pakai tempered glass, so kita boleh nampak bahagian dalam dia dengan sangat bagus. Sudut side panel dengan front panel ni adalah 270 degree. Actually sudut atas ni pun sebenarnya 270 degree. Tapi itulah, benda-benda halus detail macam ni orang tak appreciate sangat lah. Dalaman casing ni luas gila, tapi dia hanya untuk motherboard yang bersaiz M80X. Anda tak guna motherboard MSI B760M Project Zero ni pun okey, tak ada masalah, as long as motherboard tu saiz dia ITX ataupun M80X. Boleh pasang punya. Bawah dia ni kita boleh pasang satu kipas 120mm. Atas dia punya PSU shroud boleh pasang 2 biji, dekat tepi 3 biji, atas 3 biji, lepas tu bahagian belakang 1 biji kipas yang bersaiz 120mm. Untuk makluman anda, casing ni dia dah datang dengan 3 biji fan di bahagian sisi and 1 biji fan di bahagian belakang. Kalau anda nak pasang radiator 240 ataupun 360, anda boleh pasang dekat sisi dia ataupun anda boleh pasang di bahagian atas seperti yang saya buat ni. And menarik lagi, casing ni dia dah datang dengan satu fan hub yang sangat kemas. Apa yang saya suka lagi dekat casing ni, dia punya input output connection lah. Dia berada dekat sisi kiri, senang untuk kita capai. Dia datang dengan power button, lepas tu dia punya reset button dia dah tukar kepada LED button. Lepas tu ada audio jack, ada satu port USB A 3.0 and ada satu port USB C 3.0. Dari segi kabel management, first dia punya space belakang motherboard tray ni agak luas, so tak ada masalah nak pasang mana-mana kabel belakang motherboard, even macam kabel PSU 24 pin tu. Lepas tu lubang-lubang laluan kabel banyak, tempat kita ikat kabel
kabel pun on point, plus dia pun ada bagi kepada kita kabel strap yang ada branding MSI. Nice. Oh ya, build quality casing ni mantul guys. Dia punya material tu solid gila, even dia punya tempered glass tebal. Finishing dia bagi saya perfect. Memang easily lah MSI Mac Peno M100 RPZ White ni masuk dalam senarai casing terbaik untuk tahun 2024. Okey, saya nak sentuh sikit lagi tentang motherboard MSI B760M Project Zero. Motherboard ni saiz dia M80X tapi IO port dia bersepah guys. Banyak gila. Atas ada 4 port USB A 2.0, lepas tu ada HDMI port, ada DP, ada satu USB-C 3.2 2x2, lepas tu ada 3 USB A 3.2 Gen 2, ada Wi-Fi 6E dan juga 7.1 channel audio. Lepas tu slot PCIe ada yang support PCIe 5 tapi dia depend on CPU yang kita guna. Lepas tu ada PCIe 4, ada PCIe 3. Memang padu lah motherboard ni walaupun dia bersaiz M80X. Design pun cantik. Okey, untuk RAM saya guna Kingston Renegade Fury 16GB DDR5. Lepas tu storage saya guna MSI Spectrum M390 PCIe 4 NVMe SSD 500GB. Speed dia laju, saya dapat dalam 3470MB per second untuk dia punya read speed, manakala untuk write speed adalah 3000MB per second. Processor untuk PC ni ialah i5 13600KF, which is boleh kata entry level processor untuk Intel Core i5, tapi performance dia laju guys. 5GHz kot. Processor ni ada 6 performance core, ada 8 efficiency core dan 20 thread. Kiranya 12 core 20 thread. Saya run Cinebench 2024 sebagai benchmark. Multi core saya dapat 1253 points, manakala single core saya dapat 114 point. Better dari Ryzen 7 5000 series lah. So bukan takat gaming, kalau anda nak guna untuk rendering pun tak ada masalah. CPU ni kan saya sejukkan dengan MSI Mac Core Liquid 240R V2 White Edition. Design cooler ni memang nice, nampak gaming gila. Water block dia bulky, ada logo naga MSI dekat tengah-tengah. Lepas tu dikeliling dengan 3 light bar macam tu. Cantik guys. Dan dia punya tube pun saya boleh kata berkualiti, tebal. Bila kita sentuh tu rasa mahal. Kipas dia 2 biji dekat radiator tu menyala dengan ARGB. Basically dari segi estetik saya boleh bagi A++ gitu. Dari segi performance pula, unfortunately bila saya kasih beban 100% guna IDA 64 ataupun Prime 95, dia punya suhu cecah 90 darjah juga. Tapi untuk gaming saya test macam kalau kita guna untuk Cyberpunk 4K Ultra setting bagai tu, dia punya load 50% sahaja, suhu memang tak cecah 70 darjah seperti yang anda dapat tonton sekarang. Untuk gamers, bagi saya cooler ni mantap ah. Seterusnya tentang graphic card, saya guna MSI GeForce RTX 4070 Ti Gaming X Trio White Edition, and personally saya suka gila dengan design graphic card ni. Graphic card ni bulky, dia makan 3 slot anda punya PCIe, tapi cara MSI persembahkan nampak gaming gila kot. Yet disebabkan dia berwarna putih, combination dengan silver tambah dengan RGB, dia nampak minimalis juga. MSI Gaming X Trio ni kiranya salah satu top tier graphic card untuk MSI. Branding MSI ada dekat sisi menyala, lepas tu dia boleh sync dengan MSI Mystic Light, lepas tu lagi ada 3 strap LED dekat sini. Backplate dia tebal and finishing dia bagi saya smooth. Untuk hidupkan graphic card ni, saya guna MSI MPGA 750GF White Edition. Ini adalah full modular PSU dengan 80 plus gold certified. Yang best warranty dia 10 tahun, yang tak best dia belum lagi ATX3 PCIe 5 ready. Jadi kita kena pakai converter ataupun adapter yang diberikan oleh MSI. Balik pada cerita graphic card ataupun total performance PC ni sendiri, saya test dengan beberapa game termasuk dengan AAA game, setting 4K Ultra ataupun highest setting. Apa yang saya dapat simpulkan kepada anda, PC ni dapat bagi kepada kita satu gameplay yang syok lah. Anda combine dia dengan monitor at least 120Hz 4K, anda akan dapat satu gameplay yang smooth gila, yang fluid guys. Dia punya performance bukan sahaja dia bukan sahaja mampu bagi FPS yang tinggi, stable
affordable kepada kita. Tapi dari segi cooling performance pun mantap. Saya lenjan main game 3-4 jam non-stop macam tu. Dia punya suhu grafik card tu tak cecah 80 darjah lah. Memang nice gila. Lepas tu untuk mungkin anda seorang video editor macam saya, content creator, ataupun mungkin anda juga 3D animator, anda ada buat model 3D bagai tu kan, anda jangan risau sebab grafik card ni pun dapat deliver job dengan sangat bagus. Saya buat benchmark untuk Cinebench 2024 macam prosesor tadi, anda boleh tengok sendiri dia punya result tu awesome gila. Saya ada test dekat Adobe Premiere, playback tu saya set separuh 4K, saya punya playback memang smooth. Lepas tu kalau anda nak render video 4K dengan maximum quality pun dia tak makan masa yang lama. So, sebagai kesimpulan, seriously saya bukan nak shock sendiri, tapi gaming PC MSI tema putih-putih melati yang saya set up kali ni betul-betul top notch punya. Dia bukan sahaja cantik dari segi estetik, AAA kita boleh bagi AAA+, dia punya feeling gaming cantik dekat bahagian dalam tu kan. Tapi dari segi gaming performance, rendering performance, even dia punya cooling performance, everything sangat-sangat bagus. Anda boleh copy paste. Let's say anda nak upgrade lagi, anda rasa macam tak puas, tak lepas lagi kan, anda boleh upgrade processor. Walaupun processor kalau kita tengok bila saya main game Cyberpunk 4K ultra setting ray tracing on, dia hanya makan 50% sahaja. Kalau anda nak upgrade ke i7 boleh juga guys. Cuma itulah dia punya liquid cooling tadi, kalau anda bagi beban 100%, suhu boleh cecah 90 darjah. Kalau anda guna macam biasa saja, anda edit video, anda ada buat model 3D, anda ada main game macam tu saja, insya-Allah tak ada masalah. Anda boleh kekalkan cooler yang saya guna. Nak upgrade kepada yang lagi mantap pun, saya ada letak list dalam ruangan description box below. Copy paste saja guys. Seriously, copy paste, tak ada masalah. Itu saja dari saya. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa? Jumpa lagi.